syarat-syarat sah sembahyang, kan? Cara pelaksanaan sembahyang yang rukun dan yang sunat, tak payah mana, kan? Fatihah kita baca lama dah Fatihah, aku tak pernah pun bagi orang hati dengar. Tiba-tiba ada kawan-kawan kita ni pandai tajwid sikit, nak cuba hang dengar aku nak baca Fatihah. Kena buat dulu, tak betul yang tegur, kan? Kita pun baca waladdallin. Tu Haji Nak pun kata bukan waladdallin. Kena sentiasa, tuan-tuan sekalian, kita belajar benda ni, sebab ini rasul ibadah, dipanggil oleh ulama kepala bagi segala ibadat. Rasulullah menyatakan awal-awal dihisab seorang hamba di sisi Allah ialah as-salah, sembahyang. Yang ni awal-awal Tuhan hisab. Kalau sembahyang ni okey, hak lain barulah okey. Sedekah dia Tuhan terima, kan? Puasa sunat dia Tuhan terima, semua amalan dia terima. Tapi kalau sembahyang ni sangkut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hak lain sangkut lebih, sangkut habis, kita tak mau, kan? Jadi ini satu yang saya nak sedut daripada Isra' Mi'raj, bahawasanya sembahyang satu perintah yang sangat agung, yang tak sama dengan cara Allah perintahkan syariat-syariat yang lain. Kita kena ingat bahawa menunjukkan sembahyang itu terlalu penting dalam Islam. Dia adalah tiang agama, sebab tu penting. Baiklah, kemudian kalau kita tengok Isra' dan Mi'raj ni, Allah bukan sahaja nak tunjuk kat kita sembahyang ni satu syariat yang sangat penting yang kita kena buat, tapi ditunjukkan juga kepada kita untuk berhati-hati apa diakah yang nak menghasut kita supaya mengabaikan sembahyang, sebab tu kita tengok dalam perjalanan Nabi SAW untuk menerima perintah sembahyang, kan? Allah atur Nabi ni melalui bermacam-macam, dia jumpa macam-macam sebelum nak terima perintah sembahyang. Sedangkan mudah bagi Allah ambil Nabi terus ke Sidratul Muntaha bagi perintah sembahyang selesai. Tapi tak, dalam perjalanan tu diatur jumpa macam-macam, kan? Awal-awal perjalanan Nabi SAW lagi dengan Jibril alaihi salam, kenderaannya burak, kan? Mula bergerak duk sat, tiba-tiba sekumpulan jin afrit iblis ni mengejar Rasulullah, cuba nak ganggu perjalanan Nabi yang dalam perjalanan ke mana nak terima perintah sembahyang, kan? Sampai sekat jin afrit ligan sambil membawa, kalau dalam kitab Kifayatul Muhtaj dia panggil, dibawa suluh api. Saya masa mengaji dulu fikir apa dia suluh api, rupanya obor. Orang tua dulu panggil suluh api, kan? Lepas tu orang tak panggil dah suluh api, panggil jamur, bawa jamur. Lepas jamur barulah ni obor, lari bawa obor, macam main snooker lah, kan? Orang tua dulu kan panggil snooker, dia panggil apa lah, main 7 telok hantu raya. Pakai bola dia besar. Lepas tu main maju sikit, ubah main beliat. Main beliat. Tu main lah snooker. Tapi hak tu juga kejam juga hamba. Lalu Jibril ajak Nabi bagaimana nak buat apa kepada golongan ni yang nak ganggu ni. Baca doa sebagai permusuhan.
Nabi pun baca bismikallahumma, apa panjanglah doa ni. Rabah tersungkur jin afrit, bangkit kejap lagi. Rasulullah baca sekali lagi, rabah pula jatuh, terlentang 2 kali jatuh. Saya dah fikir tengok masa dia jatuh kali mula ke depan tu, bila nak jatuh depan tentu lutut dia ada sendai dulu, jantung jatuh. Bila lutut jatuh dulu, lutut jin luka lutut jin. Bila lutut jin luka, seluak jin pun koyak lutut. Jin lodeh tinggal malam tu, mereka pergi ambil jual bandel lah. Nama apa seluak jin ni, lutut pun duk koyak. Tapi hak ni tak ada lah kita lah, ni saya tambah. Tuan-tuan sekalian, apa Tuhan tunjuk ni? Nabi dalam perjalanan nak terima perintah sembahyang, Allah nak habang kat kita kan? Dalam kita nak melaksanakan sembahyang ni, jaga kita akan dibayangi, akan dihalangi oleh golongan iblis ni. Yang ni lah penghalang. Yang duk kita lengah sembahyang, duk kita sembahyang lewat, kadang-kadang tak sembahyang langsung. Antara yang duk menghalang ni makhluk jenis iblis, jin dan sebagainya, yang Allah sebut dalam surah Yasin kan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Dia kacau. Lama abad sembahyang ni, Allah, daripada mula nak pergi masjid di rumah sembahyang sampailah duduklah masjid pun dia kacau. Kalau kita tak ada permusuhan macam Nabi ajak kat kita tadi, baca doa bagi tersungkur, dan maknanya permusuhan dengan iblis, kita tak boleh istiqamah dengan solat, dengan sembahyang. Kadang-kadang tengok tambah waktu maghrib, Allah, dia jadi lambat sembahyang pasal iblis. Dia bagi kita lupa apa yang nak kena buat. Sampai dekat waktu baru teringat, Allah, itik tak kurung lagi, ayam tak pergi makan lagi, lembu tak tambat lagi. Tu kita tengok ramai orang heret lembu waktu maghrib. Awal-awal tak boleh, iblis dia bagi lupa. Heret lembu. Sebab tu lembu pun nak heran. Cuba tuan-tuan tengok orang heret lembu. Lembu jalan belakang dia tu, kepala dia duduk tu, dia duduk heran kat tuan dia. Ish, dia kata aku heran sungguh dia ni. Yang aku maghrib dia heret balik kandang, yang dia haram tak pergi masjid. Heran sungguh. Lembu pun heran. Dia bagi ganggu kita. Mayang jadi lambat lohok dekat nak asar. Pasal apa? Ni tengok coach Hotahe. Kemarin lah. Kan? Kalau tinggal hak ni, sat lagi tak sambung balik, tak faham. Tak faham lah, tengok pergi habis dulu. Lah kali main dekat nak asar, dia kapok kali bagi salat sembahyang lohok, tak tahu orang bang asar. Nak tanya awak mak sembahyang akhir waktu, cermat sikit dah. Lohok je akhir waktu, orang tahu dah. Apa asar awal waktu, awak tak awal, dia kapok dua-dua. Jadi iblis dia bagi kita, tuan-tuan. Dia hias bagi kita kalut kan, dia hias bagi kita nampak masjid tak elok kan, dia jadi lagu tak seronok. Sebab Nabi kata antara kerja muslihat iblis nak ganggu kita ni, dia hias benda yang disuruh oleh Allah supaya kita nampak tak seronok. Dia hias segala yang dilarang oleh Allah kan, yang melekakan kita bagi kita seronok. Cuba kita tanya diri kita lah, ataupun kawan-kawan kita yang malas nak pergi masjid sembahyang jemaah kan. Hang cuba hang fikir tengok kan, hang tengok masjid dengan parit busuk, hak mana syok kan. Dia pun panggil parit busuk orang tu, saya pun panggil parit busuk, bela kan. Ramai meneru sampai parking, sampai jam tang tu kan. Dia nak masjid ni nampak lagu macam mana tak seronok kan. Masjid Kubang Sembang duk tang tu, parit busuk duk tang ni. Cuba tengok waktu asar tang mana ramai tuan. Sebab iblis dia hias bagi kita tak seronok ni tempat anak sembahyang ni. Sebab tu cuba tuan-tuan tengok bulan puasa, pasal apa masjid boleh ramai.
Semayang tarawih dia mai lah sampai naik sengit masjid. Hanya ramai. Pasal apa? Nabi kata apa? Iza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, Allah buka pintu syurga, Allah tutup neraka, dan dirantai segala iblis dan syaitan. Tak boleh buat apa dah. Dia tak boleh dah main nak hias masjid, surau bagi kita nampak tak seronok, tak boleh dah. Bila dia kena rantai, tengok tu dia punya ramai pakat main masjid, surau, main yang tarawih. Ramai. Ada kawan main jumpa, oi apa khabar, lama tak jumpa lah. Ialah alhamdulillah peluk. Panjang umur kita alhamdulillah. Mengambil sekali aku jumpa hang tarawih tahun lepas. Tarawih tahun ni pula baru jumpa. Boleh pi semua, sedangkan sembahyang tarawih ni sembahyang sunat. Bulan puasa boleh pi sampai ketat surau, ketat masjid. Tapi bulan lain tercunggit surau, masjid pun cunggit. Dulu sengit bulan puasa, bulan lain tercunggit. Tinggal tu imam dengan Tok Bilal, Tok Siak tu pun mujuk jadi imam Bilal Siak. Tidak depa tak ada. Ni pengaruh iblis kan. Nabi pernah satu ketika mai ke masjid sembahyang. Sampai masjid Rasulullah terkejut tengok iblis duduk di pintu masjid. Iblis ni kok mana main masjid pula ni, no? Sedangkan iblis tempat dia bukan masjid, tapi dia duduk di pintu lah, duduk, tak masuk. Rasulullah tanya, wahai iblis, apa kamu buat di sini? Iblis kata, aku nak ganggu kau hak jahil yang duduk sembahyang dalam masjid, tapi aku takut orang alim yang duduk tidur tepi dia. Nampak tuan-tuan, sampai dalam masjid pun dia nak kacau lagi. Iblis ni nak bagi rosak sembahyang kita. Tengah sembahyang pun kita galik sikit je dia masuk lah. Baik kita sembahyang lohok seorang, 3 ke 4 atau 3 ke 4 dia jadi gitu, no? Pasal dia melilau pi rata kan, dia melilau pi rata tengah Allahu Akbar. Bila keluar kelumbung pasal baru lah dah, bila nak pergi beli tau ada jadi gitu. Iblis dia masuk kan, khusyuk tak ada. Sebab tu nak khusyuk ni perempuan tuan-tuan sekalian, kita kena bersedia cara ambil wudu bagi sempurna betul-betul, jangan bagi tak sempurna tu mudah iblis dekati kita. Kalau kita badan kita tak bersih, mandi hadas bagi betul-betul, dengan buat cincai-cincai, ambil wudu bagi elok. Betul Rasulullah cukup jaga orang ambil wudu ni. Pernah Nabi tunjuk sahabat dia ambil air sembahyang, tumit tak basah. Neraka wail lil mutaffifin bagi tumit-tumit kan. Sebab bila ambil ayat sembahyang tak sempurna, orang ni yang iblis mudah dekat kan. Dia suka orang yang kotor, tempat kotor kan. Dia suka bagi sempurna elok, jangan buat kalut. Lambat sikit sembahyang tak apa. Kemudian sembahyang pula, jangan zahir kita saja sembahyang. Imam Ghazali kata apa? Jangan kamu kata Allahu Akbar dalam takbiratul ihram sehingga hati kamu membesarkan Allah. Jangan kamu rokok, jangan kamu sujud, melainkan hati kamu juga rokok dan sujud kepada Allah Ta'ala. Ini baru seronok sembahyang kan. Macam mana nak bagi jadi seronok, lazat ni? Faham apa yang kita baca. Ini kena belajar sikit. Allahu Akbar apa makna? Fatihah apa makna? Hayati. Mulut baca, hati hayati makna. Bacaan dalam rokok kan, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi apa makna dia kan. Sami Allahu liman hamidah apa makna dia? Mendengarlah oleh Allah mereka yang memujinya kan, sampai bagi salam insya-Allah. Sebab tu ulama salafus salih dulu sembahyang mereka, itulah dia masa yang sangat lazat dalam hidup para sahabat pun begitu. Saat yang paling tenang dalam hidup ialah ketika sembahyang. Sembahyang tu kan. Ada cerita dalam kitab mana tu kan,
Mereka sembahyang punya lazat, tak ada beringut, tak ada apa, khusyuk kepada Allah. Sampai burung tengah terbang, singgah atas bau. Burung duk ingat potong kuih kayu. Punya khusyuk. Bukan lagu kita sembahyang. Kita sembahyang bukan dekat burung nak singgah, bewak pula. Dengan gerak sana, garu sana, garu sini. Sebab tak hayati sembahyang, zahir saja sembahyang, hati tak sembahyang. Kan. Kemudian sembahyang dah cek okey, elok dah zahir dan batin, macam mana pula sikap kita lepas sembahyang? Quran kata aqimis solah, diri olehmu akan sembahyang. Tuan-tuan, bukan saja dirikan sembahyang ketika sembahyang, dirikan falsafah dan pengajaran sembahyang di luar sembahyang. Mula daripada takbiratul ihram sampai salam, kita hidup, itulah panduan kita. Ni Ustaz Ilyas Kadia pandai cerita falsafah sembahyang. Barulah kita jadi orang yang sempurna, kan? Taklah jadi sembahyang mengumpat pun boleh tahan, sembahyang kedai kok pun pergi beratuk, kan? Ni sembahyang tak? Sembahyang dia ada kesan dia, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang mencegah daripada fahsyak, kejahatan dan kemungkaran. Orang sembahyang tak buat benda ni. Tapi kadang-kadang ramai juga orang sembahyang tak dan lama baru turun tangga masjid, telekung duduk atas kepala lagi. Tanya Kak Nak, pi makan kenduri itu belah kubang sembang, pi rumah tu. Kesian Kak Nak Terona. Awak dah anak terona putih melepak, yang nak darah pergi gelap. Telekung duduk atas kepala lagi, kan? Tapi mengata dah ada, siapa dia tak tahu, tapi ada macam tu. Makna sembahyang kita ada masalah. Kan ada problem. Tu orang lelaki, orang perempuan, orang jantan, cara orang jantan. Kan ada orang hantar gambar mai kat saya, kan, duk beratok kedai kok, pakai kepiah putih, pakai baju Melayu, baru keluar sembahyang Jumaat, pergi beli nombor ekor dah. Allah. Sebab tu tak mustahil ada hak yang pergi masjid bawa nombor ekor, kan, duduk main belakang tu imam, sujud isi ekor meloreh, turun duduk atas jadah, kan, duduk kipas tiup tu terbang pergi depan Tok Bilal. Tok Bilal pun tengok siapa punya hak ni, aku punya ada, dia pun ada. Bang ekor main mayang, pasal apa? Semayang ada problem, tak sampai kepada matlamat. Jadi bulan semayang ni kita semak semayang kita, bayar semayang kita dari segi zahirnya sah, kan, rukun, syarat dan sebagainya. Kemudian hati kita juga, kan, hati orang yang bersembahyang. Jadi satu yang penghalang kita ni nak mengabaikan sembahyang kita ni ialah iblis, syaitan. Kita kena tahu, nak sembahyang dia memang kacau, kan. Sembahyang Jumaat tengok, tanya balong-balong ada ni, kan, boleh kata berapa peratus je yang dengar khutbah, hak lain semua pakai hangguk awal lagi. Tok khatib tak dan baca lagi isi khutbah, baru baca muqaddimah, pakai faham habis dah. Leno iblis. Tok khatib tu pun mujuk dia baca khutbah, kalau dia duduk bawah dia pun leno. Pasal apa? Iblis dia ganggu nak bagi ibadat kita ni rugi, lara. Jadi rugi lagu mereka juga. Ni Tuhan tunjuk awal-awal perjalanan Nabi diganggu oleh iblis, syaitan. Kemudian apa lagi, kan, Rasulullah dipanggil pula, ganggu pula dalam jalanan dia, panggilan seorang perempuan yang segak, cantik, penuh dengan perhiasan di tubuh dia, kan. Apa Nabi buat pula hak ni? Hak tadi ni lawan, baca doa bagi sungkuk. Hak ni Nabi tak peduli, terus tak indah, terus
Lepas tu baru tanya Jibril, siapa ni wahai Jibril? Jibril kata, inilah dia bandingan dunia. Tuhan nak tunjuk kat kita halangan kedua. Kalau kita bincang soal solat, kan, orang yang nak berjaya mengerjakan solat istiqamah dengan sembahyang, dia kena ada sikap terhadap dunia, dia tak indah kepada dunia. Pasal apa dunia dia ibaratkan macam orang perempuan cantik. Cukup cantik, bukan nak abang kata orang perempuan tak baik dah, tapi nak bagi contoh. Yang kata pengaruh dunia ni kepada manusia ni, dia macamlah pengaruh orang perempuan cantik kepada orang laki-laki. Kan dah fitrah Tuhan bagi jadikan, zuyyinal nasi hubbus syahwati minan nisa, ayat Quran. Allah hiasi manusia ni keinginan kepada pasangan dia, pada perempuan. Biasa ni fitrah. Kan nama lelaki tak kira, kadang-kadang dia kamu dah tengok orang buat pun sampai masa dia teringin. Dia teringin. Kan kawan saya ada kot ni seorang, dia cacat penglihatan macam adik kita juga, anak 8, dia pun heran. Tu mujuk hang Kelang kalau celik 18 apa. Mana pi lama tak jumpa dia ni. Dia anak pandai-pandai belakang. Tuan-tuan sekalian, Allah biasa. Maknanya Allah nak abang kat kita lagu itulah pengaruh dunia pada pandangan orang, pada mukmin. Macam lelaki-lelaki dengan perempuan. Lalu orang perempuan segak tengok Tok Imam apa, Tok Imam dia kelin juga. Tapi Tok Imam ni dia kelin sat je lah, Tok Bilal lama sikit. Kan? Jadi Allah nak abang dia ada daya penarik macam tu. Sifat perempuan ni memang dia ada daya penarik. Sebab tu apa juga promosi produk orang nak promosi, jarang orang guna orang lelaki-lelaki nak buat banner ke iklan ke, kan. Adalah satu dua lelaki-lelaki berah Jasmine, apa lagi, Mutu, SYM, Syafi'i yang menunggang, kan. Hak lain nak jual traktor pun pitak orang tidak atas traktor tu. Apa kena mengena orang perempuan dengan traktor, no? Kedai tayar pun kau tu apa nama tayar tubuh amuai dia tongkat dagu tayar. Dia tanya, Cina ni awak kita ambil ni tayar dapat itu amuai ke? Dia kata taklah haji, orang tengok itu amuai baru tengok itu tayar. Kan, baru tengok tayar. Buat salah ambil Dr. Mazlan duduk tongkat dagu tu. Kata tayar tu duduk tang tu lah. Nak hambang kata dia ada daya penarik. Daya penarik. Kan ni yang nak melekakan kita ni. Sat lagi lah ni syok ni. Nampak dia duk tarik, kita tarik. Last sekali habis lah. Kan. Dia leka. Musafir pula. Lepas ni ada lagi tempat berhenti. Tak apa RNR nu lagi syok. Lepas nu dan lagi dan loop habis. Kan iblis dia bagi kita ralik. Sebab dia seronok, menyeronokkan dunia. Yang kedua apa sifat orang perempuan? Orang tak pernah rasa jemu, kan. Sebab tu dia ada syariat poligami dalam Islam. Pasal ada orang dia depan bini je hang lama dulu, kini dan selama-lamanya. Tapi dia